PJPK Tingkatan 5, Unit 3 Pertolongan Cemas. Hampir semua negara di muka bumi ini mengalami bencana alam. Bencana alam yang berlaku meninggalkan kesan yang mendalam kepada mangsa. Kebanyakan mangsa akan mengalami trauma dan terdedah kepada pelbagai risiko. Berikut ialah situasi berisiko yang dihadapi oleh mangsa bencana alam. Sekarang kita lihat situasi berisiko semasa bencana alam yang pertama, iaitu udara tercemar. Asap daripada pembakaran akan mencemarkan udara dan membahayakan nyawa manusia yang menghirup udara tersebut, terutama kepada kanak-kanak, orang tua, pesakit asma, bronkitis dan radang paru-paru. Tingkah laku manusia yang tidak bermoral seperti pembakaran hutan untuk tujuan pembangunan yang tidak terkawal turut menyumbang ke arah kemusnahan alam. Selain itu, kemusnahan hutan dan pembakaran terbuka akan mendorong berlakunya kejadian seperti banjir dan tanah runtuh. Yang kedua ialah penyakit berjangkit. Keadaan bencana alam yang berlaku seperti banjir menimbulkan pelbagai penyakit bawaan oleh mikroorganisma seperti bakteria, virus, fungus, protozoa, helmin atau cacing dan prion. Sikap manusia yang tidak mementingkan kebersihan selepas bencana alam mengakibatkan penularan penyakit berjangkit. Yang ketiga iaitu lemas. Ia sering terjadi apabila berlakunya banjir besar, di mana mangsa terjatuh atau tergelincir akibat permukaan yang licin. Mangsa berkemungkinan besar akan lemas jika tidak pandai berenang. Dan kejadian lemas juga boleh berlaku pada orang yang cuba menyelamatkan mangsa. Seterusnya, kita lihat situasi berisiko semasa bencana alam yang keempat iaitu kecederaan fizikal. Kecederaan fizikal sering terjadi apabila mangsa ingin menyelamatkan diri semasa berlakunya bencana alam. Selain daripada itu, kecederaan seperti luka dan patah anggota badan memerlukan rawatan segera bagi memastikan mangsa tidak mengalami kecederaan yang serius. Kecederaan juga boleh berlaku kepada anggota pasukan penyelamat keselamatan semasa menjalankan operasi menyelamat. Yang kelima ialah makanan tercemar. Makanan yang terkena air banjir telah tercemar dan tidak selamat dimakan. Makanan tersebut juga boleh tercemar disebabkan oleh bakteria yang dibawa oleh manusia atau disebarkan oleh haiwan yang berkeliaran seperti tikus, lipas dan lalat. Tin makanan yang sudah kemik, bocor, berkarat atau berlubang, ekoran daripada bencana alam akan menyebabkan berlakunya pencemaran makanan. Akhir sekali iaitu rencatan elektrik. Ia boleh berlaku selepas banjir besar, gempa bumi dan taufan. Wayar elektrik yang terputus ketika bencana alam masih mengalirkan arus elektrik. Air merupakan pengalir elektrik terbaik dan mangsa boleh terkena rencatan elektrik jika menyentuh air yang mempunyai arus elektrik. Pertolongan cemas ialah bantuan segera atau rawatan kecemasan yang diberikan kepada mangsa sebelum pembantu perubatan yang bertauliah tiba. Berikut merupakan beberapa teknik pertolongan cemas. Sekiranya ada mangsa yang lemas, jenis bantuan yang diberikan ialah CPR, iaitu dengan membawa mangsa ke kawasan yang selamat, memastikan perudaraan persekitaran yang cukup dan selesa dan periksa serta pastikan tiada apa-apa makanan iaitu benda asing berada di dalam mulut mangsa yang boleh menghalang laluan pernafasan sebelum bantuan tiba. Sekiranya terdapat lebam di bahagian tisu lembut pada mangsa, jenis bantuan yang diperlukan ialah RICE, iaitu dengan membawa mangsa ke kawasan yang selamat, pastikan perudaraan sekitar yang cukup dan selesa, serta merehatkan bahagian yang cedera dan mangsa terlibat tidak dibenarkan bergerak. Seterusnya, sekira terdapat patah di bahagian tangan, teknik pertolongan cemas yang boleh diberikan iaitu Doctors ABCD, iaitu dengan membawa mangsa ke kawasan yang selamat, memastikan perudaraan sekitar yang cukup dan selesa dan menggunakan anduh sementara bantuan sampai di lokasi. Seterusnya murid-murid, kita lihat kemahiran bertindak. Apabila berlaku sesuatu bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan tanah runtuh, matlamat utama adalah untuk menyelamatkan mangsa. Walau dalam apa-apa jua keadaan sekalipun, prosedur operasi standard SOP perlu dipatuhi oleh setiap individu bagi memastikan operasi menyelamat berjalan lancar. Berikut merupakan contoh yang boleh diaplikasikan ketika berlakunya bencana alam seperti banjir. Yang pertama, kena pasti halangan dan rintangan.
Kenal pasti halangan yang sering berlaku ketika banjir seperti laluan mencabar dan rintangan di hadapan seperti binatang berbisa, benda tajam dan jalan berlubang. Yang kedua, membuat keputusan bertindak, iaitu jangan panik atau takut ketika bertindak. Kemahiran bertindak yang ketiga iaitu memberikan rawatan sementara. Beri bantuan kecemasan sehingga pasukan penyelamat sampai. Aplikasikan semua teknik yang telah dipelajari seperti RISE, 2 TAPS, Doctors ABCD dan CPR terhadap mangsa sekiranya perlu. Dan akhir sekali, menghubungi pasukan keselamatan dengan memaklumkan pasukan penyelamat lokasi kejadian yang tepat dan sampaikan maklumat secara terperinci tentang mangsa. Sekian, itu sahaja murid-murid. Terima kasih.